Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. Dimulakan dengan perkembangan penularan COVID-19, jumlah kematian di seluruh dunia kini 1,526. Kes positif pula 67,100. Di China, Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan melaporkan 143 lagi kematian dicatatkan, menjadikan keseluruhan sebanyak 1,523. Di wilayah Hubei sahaja, 139 kematian dicatatkan semalam. Manakala 2,420 kes baru COVID-19, kira-kira separuh daripada jumlah hari sebelumnya. Sementara lebih daripada 66,000 orang kini dijangkiti virus berkenaan. Dengan beratus-ratus kes jangkitan turut digesan di 28 negara, angka kematian di luar China kekal 3, masing-masing 1 di Filipina, Jepun dan Hong Kong. Dalam pada itu, individu yang pulang ke Beijing dari percutian panjang diarah mengasingkan diri selama 14 hari sebagai usaha mengekang penularan COVID-19. Mereka sama ada boleh kekal di dalam rumah atau menyertai kumpulan pemantauan secara sukarela. Akhbar Beijing Daily melaporkan individu yang gagal untuk mengikut arahan itu akan diambil tindakan. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan bagaimana langkah penguatkuasaan tersebut akan diambil atau sama ada sekatan tersebut terpakai kepada bukan penduduk tetap Beijing dan warga asing. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Mesir mengesahkan kes pertama jangkitan virus corona itu di Afrika tanpa mendedahkan kerakyatan individu terlibat. Kementerian itu dalam kenyataannya memaklumkan mangsa bukan rakyat tempatan. Jurucakap Kementerian Kesihatan Khalid Megahed menegaskan pihaknya telah mengambil segala langkah pencegahan dan memantau keadaan pesakit. Mangsa turut diasingkan di hospital dan keadaannya dilaporkan stabil. Awal bulan ini, Mesir telah menggantung semua penerbangannya ke China sehingga penghujung bulan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggesa semua negara supaya bekerjasama bagi menghadapi krisis yang melanda dunia tahun ini. Dalam ucapannya pada persidangan keselamatan Munich, Trudeau berpendapat kurangnya keyakinan rakyat terhadap pemimpin menyebabkan wujud gerakan populis yang bergerak di seluruh dunia mengeksploitasi kegelisahan rakyat. Di sebalik peringatan itu, beliau turut menyuarakan kemarahannya terhadap insiden pesawat Ukraine yang ditembak jatuh di Iran bulan lepas. Kejadian tersebut serupa seperti 6 tahun lalu ketika pesawat Malaysia Airlines MH17 didakwa tersilap tembak di Ukraine. Sebuah helikopter tentera Syria ditembak jatuh di ruang udara kubu kuat terakhir penentang di barat laut negara itu di Aleppo. Ia merupakan kes kedua seumpamanya yang berlaku dalam minggu ketegangan yang memuncak dengan Turki. Serangan di wilayah terbabit menyusul selepas Washington menggesa Ankara untuk melihat kepada sekutu baratnya itu berdasarkan tindak tanduk Moskow. 2 juruterbang dilapor terbunuh susulan serangan tersebut. 3 hari lepas juga sebuah helikopter turut dilapor terhempas di Idlib, meragut 3 nyawa. 15 kanak-kanak terkorban apabila satu kebakaran memusnahkan sebuah pusat penjagaan anak-anak yatim tidak berlesen di luar Port-au-Prince di Haiti. 2 daripada mangsa maut dalam kebakaran. 13 lagi meninggal dunia di hospital akibat terhidu asap. Bangunan yang tidak mendapat kebenaran beroperasi sebagai pusat penjagaan sejak 2013 menempatkan kira-kira 66 anak yatim. Kebakaran di bangunan tersebut di Kanskov berlaku sejurus 9 malam semalam. Ia disyaki berpunca daripada lilin yang digunakan kerana tiada bekalan elektrik. Amerika Syarikat tidak akan membenarkan kemasukan ketua tentera Sri Lanka ke negara itu. Negara itu mendakwa terdapat bukti yang boleh dipercayai mengaitkan Lieutenant General Shavendra Silva terbabit dalam pencabulan hak asasi manusia pada akhir Perang Saudara 2009. Menurut Setiausaha Negara Mike Pompeo, Lieutenant General Shavendra tidak layak untuk melawat Amerika termasuk ahli keluarganya. Kerajaan Sri Lanka membantah keras perkataan tersebut sambil menggesa agar Amerika mempertimbangkan semula keputusannya. Kelab bola sepak utama England Manchester City dilarang daripada menyertai kejohanan peringkat Eropah untuk 2 musim akan datang atas sebab pelanggaran kewangan yang serius. Pengumuman mengenainya dibuat Badan Bola Sepak Eropah, UEFA. Berikutan itu, City yang turut didenda sebanyak 30 juta euro mengesahkan bakal mengemukakan rayuan penangguhan kepada Mahkamah Timbang Tarasukan seberapa segera yang mungkin. Kelab Liga Perdana Inggeris itu mengaku kecewa tetapi tidak terkejut dengan pengumuman oleh Badan Adjudikasi UEFA.
Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.